Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Tafsiran ayat-ayat 114 ke ayat 115. Kemudian Al-Quran kembali mencela percubaan kaum Yahudi yang mahu menimbulkan keraguan kaum muslimin terhadap kesahihan perintah-perintah yang disampaikan oleh Nabi SAW, terutama mengenai perubahan kiblat, dan menyifatkan perubahan itu sebagai suatu perbuatan menghalangkan zikrullah di dalam masjid-masjid dan sebagai suatu perbuatan meruntuhkan masjid-masjid itu sendiri. Dan siapakah yang lebih zalim dari mereka yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebut-sebutkan namanya di sana dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka tidak sepatutnya dibenarkan memasuki masjid-masjid itu melainkan di dalam keadaan yang takut. Mereka akan mendapat balasan kehinaan di dunia dan balasan azab yang amat besar di akhirat. Ayat 114. Dan Allah memiliki arah timur dan barat. Oleh itu, ke arah mana sahaja kamu menghadapi, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Ayat 115. Makna yang lebih dekat terlintas dalam hati ialah kedua-dua ayat ini berhubung dengan masalah perubahan kiblat dan usaha kaum Yahudi untuk menghalangkan kaum muslimin dari berkiblat kepada Kaabah, iaitu rumah ibadat yang pertama yang diadakan untuk manusia di samping merupakan kiblat yang pertama. Di sana terdapat beberapa riwayat mengenai sebab-sebab turunnya ayat ini selain dari sebab yang telah diterangkan tadi. Walau bagaimanapun, keumuman makna ayat ini menyarankan bahawa ayat ini merupakan satu hukum yang am yang melarangkan perbuatan menghalangkan masjid Allah dari disebut nama Allah dan perbuatan meruntuhkan masjid Allah. Ayat ini juga menentukan hukuman ke atas perbuatan itu dan menjelaskannya sebagai satu-satu hukuman yang wajar dikenakan ke atas orang-orang yang melakukannya. Ia dijelaskan dalam firman-Nya, mereka tidak sepatutnya dibenarkan memasuki masjid-masjid itu melainkan di dalam keadaan yang takut. Maksudnya mereka wajar ditentang, diusir dan diharamkan dari keamanan kecuali mereka datang ke masjid-masjid Allah kerana mencari perlindungan dan keamanan di kawasan-kawasannya. Sebagaimana yang telah berlaku dalam tahun pembukaan negeri Mekah, di mana selepas itu juruhebah Rasulullah SAW telah mengumumkan pada hari pembukaan itu, sesiapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka ia akan mendapat keamanan. Ketika itu barulah pembesar-pembesar Quraisy yang menindas itu berlindung di Masjidil Haram mencari keamanan setelah mereka menghalangi Rasulullah SAW dan pengikutnya dari berkunjung ke Masjidil Haram. Hukuman ini ditambahkan pula dengan ancaman Allah yang akan menimpakan ke atas mereka kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka akan mendapat azab yang amat besar. Mereka akan mendapat balasan kehinaan di dunia dan balasan azab yang amat besar di akhirat. Ayat 114. Di sana ada pula satu pentafsiran lagi bagi firman Allah. Mereka tidak sewajarnya memasuki masjid-masjid ini melainkan dengan perasaan takut kepada Allah. Ya, ini mereka tidak sepatutnya memasuki masjid-masjid Allah itu melainkan dengan perasaan takut kepada Allah
dan khusyuk kepada kebesarannya. Inilah peradaban yang layak dengan rumah-rumah Allah dan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Ini adalah satu pentafsiran yang boleh diterima di tempat ini, yang mendorong kami mentarjihkan bahawa dua ayat ini diturunkan dalam keadaan perubahan kiblat ialah ayat yang kedua darinya, iaitu dan Allah memiliki arah timur dan barat. Oleh itu, ke arah mana sahaja kamu hadapi, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Ayat 115. Ayat ini diturunkan sebagai jawapan terhadap pengeliruan kaum Yahudi yang mendakwa bahawa solat kaum muslimin yang berkiblat kepada Baitul Maqdis itu adalah tidak sah, sia-sia dan tidak dikira di sisi Allah. Ayat ini menolak dakwaan itu dan menjelaskan bahawa setiap hala itu adalah kiblat belaka. Mana sahaja orang yang melakukan ibadat itu menghala, di sanalah wujudnya wajah Allah. Penentuan satu kiblat yang tertentu hanya merupakan perintah dari Allah yang pasti ditaati, bukannya kerana wajah Allah itu hanya wujud di suatu hala yang tertentu sahaja dan tidak wujud pada hala-hala yang lain. Allah tidak menyempit dan menyulitkan para hamba-Nya dan mengurangkan pahala mereka kerana Allah mengetahui hati mereka, niat mereka dan motif-motif tujuan mereka. Perkara kiblat itu adalah keluasannya dan niat ini hanya kerana Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Ayat 115. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.